Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang persidangan Agung UMNO tidak lama lagi pada 27 dan 28 hari bulan Mac ini berbagai perkara yang tidak elok kita mula dengar, terutamanya kisah-kisah tentang broker-broker dalam UMNO ini. Kita juga dengar tentang pengkhianatan, kita juga dengar tentang tali barut parti-parti lawan ini mula bergerak cergas. Mereka ini cuba saya menganggap sebagai mensabotajkan kekukuhan ukhuwah UMNO itu sendiri kerana apa? Kerana mereka mula mahu bersuara bagi pihak musuh UMNO. Kita sudah dengar beberapa ketua bahagian mula cuba dibeli supaya bersuara di dalam persidangan itu nanti agar cuba untuk memperlekehkan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita juga dengar bahawa mereka mahu mendesak supaya UMNO bekerjasama dengan Bersatu dalam PAU nanti. Macam-macam yang tidak elok lah inilah dia masalahnya dalam UMNO ini. Setelah berkali-kali Datuk Seri Zahid Hamidi dalam posting-postingnya menyuarakan perkara-perkara yang sama, adanya broker-broker. Kita tahulah broker ni adalah maksudnya ada jual beli lah di situ, tawar menawar, supaya berpihak kepada musuh kita. Malang sungguh. Ada juga yang mahu nanti akan perwakilan tidak kiralah dari Majlis Tertinggi ataupun ketua-ketua bahagian ini bersuara untuk menunjukkan bahawa UMNO ini tidak boleh lagi berdiri atas kakinya sendiri, haruslah bergantung kepada Bersatu karena kononnya Bersatu itu ada wang. Itulah dia. Hari ini punya hantaran juga kita lihat bagaimana salah seorang daripada MP, kita tahulah pergi berjumpa Datuk Seri Zahid, mahu ataupun mendesak Datuk Seri Zahid supaya bekerjasama, UMNO bekerjasama dengan Parti Bersatu, dan akhirnya ditolak dengan keras oleh Datuk Seri Zahid. Syukur, alhamdulillah, ini yang kita mahu. Kita sudah nampaklah betapa rendahnya maruah, martabatnya setengah-setengah pemimpin dalam UMNO ini. Kita tidak tahulah mengapa mereka jadi begitu. Sedangkan mereka pemimpin, sepatutnya mereka lah yang akan memperkuat dan mengukuhkan UMNO. Kita lihat para akar umbi telah mendukung UMNO begitu kukuh, kuat sekali. Begitu juga kita cuba menyokong para pemimpin-pemimpin kita, tapi sayangnya pemimpin-pemimpin ini lebih berkepentingan pada diri mereka sendiri, lebih memikirkan perut mereka, kocek mereka, lebih memikirkan perancangan-perancangan mereka tanpa mempedulikan UMNO itu sebagai sebuah parti dominan, sebuah parti yang sudah kuat dan kukuh. Mereka cuba meracuni fikiran-fikiran pemimpin-pemimpin yang lain dalam UMNO yang kononnya UMNO ini sudah lemah, sudah tidak mampu lagi untuk berdikari, untuk berdiri. Padahal perkara itu semua tidak benar. Rakyat di bawah sana, terutama yang ahli-ahli di akar umbi ini sudah tidak sabar lagi untuk memangkah di kertas undi untuk mengembalikan kuasa itu kepada UMNO. Tetapi pemimpin-pemimpin ini, mereka tahu UMNO itu kuat, tetapi atas pengaruh ataupun atas kuasa-kuasa daripada luar yang lain itu yang memegang mereka, mencengkam mereka, akhirnya mahu tidak mahu mereka bersuara bagi pihak yang lain. Malang sungguh. Jadi saya sangat-sangat berharap kepimpinan UMNO yang mana masih lagi menyokong presiden kita, yang mana masih lagi menyokong mantan presiden kita Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana lagi menyokong mereka-mereka yang menyokong presiden kita ini bersuaralah menjelang PAU nanti. Andainya ada suara-suara yang mahu ataupun mendesak supaya kita bekerjasama dengan Bersatu, tentangilah mereka. Andainya mereka bersuara, ketika mereka bersuara itu, kalau saya ada di situ, saya akan bu mereka. Saya akan laungkan perkataan pengkhianat terhadap mereka ini.
inilah dia manusia-manusia yang tidak layak untuk memimpin kita. Kita telah nampak sekarang kita berada di fasa yang ketiga. Saya cuba ceritakan sedikit fasa yang pertama. Dulu kita datuk nenek kita berusaha untuk memerdekakan negara, melawan Malayan Union, menentang komunis, dan akhirnya negara ini diserah pada generasi yang kedua, mentadbir negara. Dan ketika BN jatuh, UMNO jatuh, ini kita berada di fasa yang ketiga. Di sini kita sudah nampak siapa yang sebenarnya berjuang dan siapanya sebenarnya bertualang di dalam UMNO ini. Saya pohon kepimpinan atasan, terutamanya presiden, yang mana sudah jelas siapa itu pengkhianat dalam UMNO itu, cantaslah mereka. Tak perlu peduli. Kita sedang bersemangat untuk membangkitkan semula UMNO ini, tetapi pengkhianat-pengkhianat ini berusaha bermati-matian untuk menjatuh atau membenamkan UMNO ini. Mereka ini tidak setia pada UMNO. Jahat. Mereka ini sangat jahat. Sangat jahat. Jadi, saya harap mereka-mereka ini dikenakan tindakan yang keras. Singkirkan mereka dalam UMNO pun. Saya rasa ahli di akar umbi pun tidak akan menghalangnya. Kerana apa? Kerana mereka-mereka inilah yang nanti akan menggagalkan usaha-usaha kita untuk mengembalikan kuasa ke tangan UMNO selepas PRU yang ke-15 nanti. Jadi mungkin kepimpinan atasan, terutamanya Datuk Seri Zahid ni begitu bertoleransi, terlalu menantikan suara-suara daripada MT untuk membuat keputusan, tetapi saya yakin Datuk Seri Zahid juga ada kuasanya untuk memutuskannya, untuk mempengaruhi pihak MT ini agar pengkhianat-pengkhianat ini harus dijauhi dari dalam UMNO ini menjelang PRU ini nanti. Kita lihatlah sejarah-sejarah peperangan di zaman Rasulullah dulu, umpamanya tak salah saya dalam perang Uhud, di mana perang itu Rasulullah tewas, Islam tewas. Kerana apa? Kerana adanya pengkhianat-pengkhianat ini, kerana terlalu memikirkan harta, kerana terpengaruh dengan daerah-daerah daripada musuh, dan akhirnya mereka ini bukan sekadar lari meninggalkan perang, malahan mereka mempengaruhi yang lain juga meninggalkan perang, dan mereka juga terlupa matlamat untuk mempertahankan Islam ketika itu, kerana mereka terlalu nampakkan kepada kebendaan ketika itu, dan Islam tewas. Dan ini dah contohnya yang mungkin juga yang saya rasa boleh berlaku dalam UMNO itu nanti. Muka-muka pengkhianat ini kita sudah jelas, setengahnya sudah sangat jelas. Kenapa perlu kita biarkan lagi? Sangat-sangat berbahaya. Kita tidak mahu UMNO tewas lagi kali ini. Sebenarnya bukan kita saja, bukan ahli UMNO saja yang tidak mahu UMNO tewas. Saya rasa majoriti rakyat yang di atas pagar sebenarnya dari parti-parti lain juga, saya yakin mereka juga tak kira lah daripada PKR ke atau PAS ke, mereka juga pastinya saya rasa mahu UMNO kembali mentadbir. Kerana apa? Kerana keseluruhan rakyat sengsara sekarang, sangat susah. Walaupun 3 tahun kita melalui zaman parti yang bukan UMNO mentadbir negara, walaupun sekarang ni UMNO berada dalam PN, tetapi kita tahu kuasanya segalanya diputuskan oleh Parti Bersatu, dan rakyat sangat susah, sangat menderita. Dan sekarang kita dapat bandingkan bagaimana pentadbiran di bawah kuasa-kuasa yang bukan UMNO ini dan kuasa UMNO ini, bezanya bagai langit dan bumi. Dan saya yakin rakyat-rakyat yang lain, tak kira dah dari parti PKR ke, ataupun dari parti PAN ke, ataupun daripada parti-parti yang lain juga, mereka mahu UMNO kembali mentadbir. Jadi jika kita benar-benar mahu UMNO kembali menang dalam PRU yang ke-15 nanti, jalannya ialah kita harus tegas dari sekarang. Sebagai contohnya, kita dengar khabar Tan Sri Shahdan Kassim, Datuk Sri Shahdan Kassim pergi berjumpa dengan Datuk Sri Zahid Hamidi di mahkamah, yang mahukan Datuk Sri Zahid Hamidi supaya mengeluarkan kenyataan UMNO
harus bersedia bekerja sama dengan bersatu. Ini satu desakan ataupun kata-kata yang sangat-sangat jijik. Syukur kerana Datuk Seri Zahid juga tegas dalam hal ini menolaknya. Andainya mereka ini bersuara nanti dalam PAU, halaulah mereka daripada persidangan itu. Mereka ini sebenarnya bukan mahu melihat UMNO kembali bangun, bukan mahu melihat UMNO kukuh, dan mereka ini sebenarnya berjuang untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan parti lain. Ada agenda lain sebenarnya daripada agenda untuk mengukuhkan UMNO itu sendiri. Okey, sampai di sini daripada saya, dan saya harap kenyataan daripada saya ini bukan perkara-perkara kecil. Perkara ini sangat besar kerana bukan mudah untuk kita mengembalikan kerajaan ini kepada tangan BN ataupun UMNO, kerana kita berada di kedudukan yang sangat sukar kerana semua pihak musuh cuba kalau boleh membenamkan UMNO, tetapi andainya UMNO ini semuanya boleh bersatu dan rakyat di akar umbi memberi sokongan, insya-Allah saya yakin UMNO akan kembali berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.